Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah al khairu kulluhu bi yadillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dah masuk pada malam yang kelima untuk daurah kitab Safinatin Najah. Baik, kita masuk pada fasal tentang syarat jamak takdim, muka surat 53. Muka surat 53. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi syuruti jam'i taqdim. Fasal tentang syarat jamak takdim. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun, al-buda'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul uzri. Syarat jamak takdim ada 4. Jamak takdim tu kalau mudah kita ni jamak yang dilakukan pada waktu zuhur ataupun yang dilakukan pada waktu maghrib. Mudah cerita macam tu lah. Subuh dia tak boleh lah nak dijamakkan dengan apa kalau subuh. Baik, dia ada 4 syarat. Satu, dimulai dengan mengerjakan solat yang pertama. Kalau kita nak buat jamak takdim, kita mesti solat zuhur dulu, baru boleh buat solat asar. Dia tak boleh buat solat asar dulu. Dia tak boleh. Yang kedua, niat jamak takdim di dalam solat yang pertama. Jadi niat jamak takdim dalam solat yang pertama. Maksud dia, sahaja aku solat fardu zuhur jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Kalau kita qasar, tambahlah sahaja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Panjang sikit lah. Nama pun qasar. Baik. Yang ketiga, berturut-turut antara solat pertama dan kedua. Berturut-turut ni antara solat zuhur dengan solat asar, antara solat maghrib dengan solat isyak. Kita antara 2 solat ni, kita jangan berdiam lama. Maksudnya lepas bagi salam tu kita bangun terus. Jangan duk melawak dulu, bersembang dulu. Kalau bersembang lebih dari 2 rakaat yang ringkas, kita kena ulang balik solat yang pertama tadi tu. Atau tak, kita dah dianggap ni dah kita sembahyang isyak tu kita kena tunggu waktu lah pula. Tak boleh jamak lah. Jadi kena tunggu. Jarak dia, jangan kita, antara 2 solat tu jangan sampai kita bersembang lama.
Lama tu lama dianggap lama macam mana? Lama kadar 2 rakaat orang sembahyang yang paling ringkas lah. Paling ringkas. 2 rakaat paling ringkas tu macam mana? Dia baca Fatihah saja. Lepas tu dia rukuk baca subhanallah saja. Yang tidal pun baca subhanallah saja. Dia baca yang wajib sahaja. Jangan lebih dari kadar 2 rakaat yang macam tu. Kalau lebih, maka solat zuhur tadi kena ulang semula ataupun tak perlu ulang, tapi nanti waktu asar dia kena sembahyang asar. Dia tak boleh jamak dah. Jamak tu menghimpunkan. Nanti ada sahabat yang tanya pula, jamak tu apa Ustaz? Jamak itu menghimpunkan antara 2 solat. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Subuh dah lah. Subuh nak dengan apa? Takkan dengan duha. Dah 2 dah, kita nak jamak pula. Habis. Okey, baik. Yang keempat, berterusan uzurnya sehingga selesai takbiratul ihram solat yang kedua. Maksudnya, kita masih lagi dalam perjalanan sampai kita takbiratul ihram solat yang kedua. Jamak takdim, contoh kita jamak takdim, pukul 3. Pukul 3 kalau di sini awal lagi lah. Sebab asar masuk dalam 4.30 lebih. 4.30 lebih. 4.45. Lebih kurang macam tu. 4.48, 47 macam tu. Jadi lebih kurang itu. Jadi dia sembahyang pukul 3. Sembahyang zuhur, jamak takdim, kemudian terus dia sembahyang asar. Dalam dia sembahyang asar tadi tu, misalkanlah dia dalam perjalanan, dia naik atas kenderaan. Misalkan dia naik atas kenderaan bas VIP, ada tempat semayang. Misalkan ada tempat semayang. Datuk Atta naik bas, ada tempat semayang. Jadi ada tempat semayang, kebetulan dia wuduk semua, sembahyang di surau tadi tu, kira bolehlah sembahyang sempurna, menghadap ke arah kiblat pula. Dia kena waktu dia sembahyang zuhur, kemudian dia takbiratul ihram, sembahyang asar tadi tu, dia mestilah dalam perjalanan lagi. Kalau dia bagi salam sembahyang zuhur, tengok-tengok dia dah sampai tempat dia. Tak boleh. Tak boleh. Tapi dia kena macam mana? Waktu takbiratul ihram solat yang kedua. Solat yang kedua tu apa? Solat asar ataupun solat isyak. Dia kena masih lagi dalam perjalanan. Ni memang agak payah sikit lah. Jadi nanti kalau siapa yang kurang jelas boleh tanya tu. Boleh tanya, tak apa. Baik. Faslun fi syuruti jam'i ta'khir. Syurutu jam'i ta'khiri ithnani. Niyatut ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha wa dawamul uzri ila tamami thaniyati. Fasal syarat jama' ta'khir. Syarat jamak takhir. Jamak takhir ni apa pula? Jamak takhir, jamak takdim ni jamak yang dahulu. Jamak takhir jamak yang terkemudian. Jamak yang akhir lah. Jamak yang akhir. Maksud dia pada waktu asar ataupun pada waktu isyak. Jamak takhir. Kalau jamak takdim pada waktu zuhur ataupun pada waktu maghrib. Baik. Syarat jamak takhir ada 2. Satu, niat jamak takhir pada waktu solat yang pertama. Macam contoh dia dalam perjalanan. Sebelum masuk waktu asar pukul 3, dia niat jamak takhir. Ataupun masuk azan lah, masuk azan zuhur, dia tengah drive dekat Lebuh Raya tu. Dekat Lebuh Raya, dekat highway. Dia pun kata, apalah, kita jamak takhir lah. Dia pun bagi tahu dekat sahabat kawan-kawan dia, kita jamak takhir. Dah masuk azan dah masuk waktu dah azan, dia pun niat, kita pakat niat jamak takhir. Niat jamak takhir. Okey, baik. Jadi ada juga catatan dia tu, dalam keadaan masih berbaki dari waktu solat yang pertama, kadar waktu yang cukup untuk menunaikan solat yang pertama. Okey, baik. Macam ni. Waktu asar 4.48. 4.48. Jadi dia lupa niat jamak takhir tu, dia terlupa. Dia niat waktu pukul 4.47. 1 minit lagi saja nak masuk solat asar. Nak azan asar. Yang ni tak boleh. Tak boleh. Sebab apa 1 minit mana mungkin dia nak sembahyang zuhur bagi lengkap, bagi selesai. Tak boleh. Dia kena niat misal pukul 4.30. Boleh. Sebab sempat. 4.30, 15 minit itu cukup dah.
Tambah pula perjalanan ni, kita baca yang ni. Sebab tu kalau dalam perjalanan, kita jangan terlalu baca panjang. Ni pi perjalanan sehingga ke RNR. Hentam baca, kebetulan pagi Jumaat, Ustaz tak. Ni apa, ada yang tak masuk lagi kan? Ada banyak yang tak masuk lagi ni. Kau tak tahu? Ustaz tak maklumkan dalam grup dah? Dah. Nah, tak apa. Tapi ni yang dari Sarawak maybe tidak masuk dah. Maybe yang dari Semenanjung banyak. Baik. Saya sebab lagi ada program dengan Habib nak kena pergi ni. Baik. Misal macam contoh. Dalam dekat perjalanan di highway, kita ini kalau dalam perjalanan kita sembahyang jangan terlalu lama. Sehingga RNR di highway tu, sehingga RNR, kebetulan subuh Jumaat, dia hentam solat subuh baca surah sajadah dengan Al-Insan. Naya orang. Tu zalim. Tak kena pada tempat. Dia pergi hentam baca surah sajadah dengan Al-Insan. Ustaz tak, cari penyakit. Naya orang. Dia tak boleh. Yang tu, dia telah berbuat zalim kepada penumpang-penumpang yang singgah di RNR untuk semayang. Kena tunggu pula. Dah lah macam tu, wirid panjang pula. Dia baca semua. Tak payah wirid dah. Yang ni dia masuk dalam bab. Kita masuk dalam bab musafir. Musafir ini, solat yang 4 rakaat pun disunnahkan untuk kita qasar jadi 2. Ada syarat dia kan? Disunnahkan untuk qasar jadi 2 rakaat. Nanti lepas ni kita akan tengok syarat qasar. Jadi macam mana pula boleh wirid pi panjang tu? Wirid Allahumma ajirna minan nar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allah. Doa pula panjang, doa semua doa dia baca. Habis. Yang ni orang dia tidak faham keadaan semasa. Ni Syekh Fahmi cukup tekankan bab-bab yang macam ni. Baik. Jadi kita ni sebab apa saya selalu sebut Syekh Fahmi, bagi saya Syekh Fahmi itu antara syekh yang banyak memberi sanad kepada saya. Saya dapat kitab sanad Syahrus Salikin daripada beliau, Hidayatus Salikin saya dapat daripada beliau, sanad ini pun, sanad Safinatun Najah pun dapat daripada beliau. Sahih Bukhari pun saya juga ada dapat daripada beliau. Jadi saya sebut beliau sebab bagi saya beliau tu banyak yang saya ikut, banyak mempengaruhi saya. Okey, baik. Niat jamak takhir dalam keadaan masih berbaki dari waktu solat yang pertama, kadar waktu yang cukup untuk menunaikan solat yang pertama. Maksudnya kita nak niat jamak takhir, niat jamak takhir tadi kan kita dah ni kita sebut niat jamak takhir pada waktu solat yang pertama. Contoh dia sembahyang dalam waktu tu perjalanan dia, contoh maghrib. Maghrib dia niat jamak takhir dengan solat isyak, maka dia kena niat pada waktu masih sempat untuk dia solat maghrib. 15 minit lagi atau lepas azan tu terus dia niat jamak takhir. Aku niat jamak takhir. Dia niat macam tu. Kalau dia tak niat, tak boleh lah. Kalau dia tak niat, dia kena qada solat maghrib tu. Dia kena qada solat maghrib. Yang kedua, berterusan uzurnya sehingga sempurna solat yang kedua. Jamak takhir ni dia kena selesai dua-dua solat. Maghrib, isyak, dua-dua kena selesai. Perjalanan dia tadi tu. Kalau tengah-tengah sembahyang, dia sampai dekat tempat dia, tempat tujuan. Dia sampai dekat tempat tujuan dia. Jadi dia kena sempurnakan solat. Maksudnya bukan macam dia tak boleh niat jamak. Dia tak boleh niat jamak. Tu faham lah? Dia tak boleh niat jamak. Baik. Faslun fi syurutil qasri. Syarat qasar. Qasar ini memendekkan solat yang 4 jadi 2. Yang 4 jadi 2. Baik. Jadi apa? Mazhab Hanafi, qasar ini wajib. Mazhab Hanafi qasar ni wajib. Jadi kita untuk menghindari khilaf kita buat qasar, qasar waktu kalau boleh qasar kita buat qasar. Okey, baik. Faslun fi syurutil qasri. Syurutul qasri sab'atun ay yakuna safaruhu marhalatain wa ay yakuna mubahan wal ilmu bi jawazil qasri wa niyatul qasri 'inda al ihram. Sekejap lah. Okay, baik.
Fasal syarat qasar. Syarat qasar solat itu ada 7 perkara. Kita kena cukup 7 ni baru boleh qasar. Tak cukup 7 ni tak boleh qasar. Yang pertama, jarak perjalanannya itu mencapai 2 marhalah ataupun lebih. 2 marhalah tu berapa kilo? Saya terlupa nak bubuh catatan kaki. Boleh tambahlah. Kalau dalam kitab Syarah Safinah yang saya buat rujuk tu 82 kilo. Boleh tulislah 82 kilometer. 82 kilo perjalanan boleh qasar. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada yang kata ni jangan ikut Wahabi Perleh. Ustaz Atta, Wahabi Perleh 18 kilo boleh jamak dah. Hak tu jenuh. Yang tu apa tu Al-Fadil Ustaz Yusaini. Tahu Ustaz Yusaini Matin kan? Cukup lawan dengan Wahabi Perleh ni. Ada 18 kilo seronok. Kalau macam tu saya pergi pokok senar tu 25 kilo boleh qasar. Jenuh. Tak boleh. Jadi 82 kilo. Agak-agaklah 82 kilo. Kalau nak lebih elok kita bagilah 85 tu okey. Nah. 86 nak bagi kita ambil yang paling ni lah, yang paling orang kata apa, yang paling jauh lah, pendapat yang kata paling jauh. Misalkan contoh kalau Syekh Abdul Majid, beliau kalau tak silap saya lah, beliau ambil 90. Kalau tak silap saya beliau ambil 90 atau 89 macam tu. Beliau ambil yang tu. Jadi ambil yang jauh ini lebih selamat lah. Ambil yang jauh lebih selamat. Tapi kita ni, kalau kita yang muda-muda ni, ambil hak yang paling ringkas lah. Ada hari tu saya pernah ikut daurah kitab usul fiqh dengan Dr. Akli. Misalkan contoh dia dari perjalanan daripada Alostar, dia nak pergi Sungai Petani. Sungai Petani itu tak sampai lagi jarak qasar tu. Dia nak pergi Sungai Petani. Ataupun dia daripada sini nak pergi Sungai Petani. Dia pun tak apalah, dia bagi tahu dekat isteri dia, kita lajak. Tak boleh qasar ni, kita lajak bagi cukup kilo. kata Dr. Akli tak boleh kalau niat macam tu. Lebih baik kita niat teruslah nak pergi jauh. Kita niat nak pergi jauh, contoh, walaupun niat kita tu benda yang simple. Benda yang contoh nak pergi Sungai Dua. Sungai Dua tu boleh dah qasar tu. Nak pergi Sungai Dua nak makan mi udang, contoh. Boleh dah tu. Itu boleh. Tapi kalau niat nak lajak tu tak boleh. Tapi kalau contoh misalkan kita balik, misalkan saya pernah lah buat dengan sahabat saya dulu, balik daripada belah Kuala Ketir jauh, sampai di Alostar. Ni tak masuk maghrib lagi. Kita tunggu siap-siap lah maghrib, perkena teh dulu apa semua. Masuk maghrib kami sembahyang di Alostar, lepas tu kami balik derang. Yang tu dibolehkan. Sebab memang jarak dia tu kita tak main-main dalam isu jarak. Ni sengaja pi lajak. Itu tak boleh. Baik. Dan juga biasanya kesalahan orang, perjalanan dia dianggap keluar daripada qaryah tu dah boleh dah untuk qasar. Contoh, dia bertolak pukul 10 pagi keluar daripada kampung dia. Macam saya, kampung Derang. Keluar daripada kampung Derang, pergi ke Alostar, sampai di Sungai Petani, masuk Zuhur. Masuk Sungai Petani Utara tu tak boleh jamak lagi tu. Sampai di Sungai Petani, masuk Zuhur. Macam mana dia nak buat? Boleh tak dia jamak qasar waktu tu? Perjalanan dia memang jauh, dia nak pergi KL. Boleh. Sebab apa? Dia keluar tu sebelum masuk waktu Zuhur tadi tu. Kalau dia bertolak selepas masuk waktu Zuhur, dia kena ni lah. Dia kena sempurnakan solat dia. Dia tak boleh qasar. Okey, baik. Yang kedua, perjalanannya itu adalah perjalanan yang dibolehkan. Jadi apa tadi ada yang tanya tadi, tak apa, boleh nak tanya tulis dulu, nanti kita baca macam malam tadi. Perjalanan tu perjalanan yang dibolehkan. Maksudnya perjalanannya bukan untuk maksiat. Kalau perjalanan untuk maksiat yang tu tidak dibolehkan. Contoh perjalanan untuk maksiat tu apa? Dia nak pergi KL buat apa? Dia nak pergi rompak bank negara. Tak boleh. Itu hukum dia haram. Dia tak boleh qasar. Dia tak boleh qasar. Baik, yang ketiga, mengetahui tentang keharusan melakukan qasar. Dia buat qasar tu memang dia tahu sunat apa? Solat qasar itu disunahkan untuk perjalanan dengan syarat-syarat yang kita sebut ni lah. Dia tahu perkara ni dibolehkan. Kalau dia sengaja buat tapi dia tak tahu hukum, tak boleh. Dia kena tahu.
Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu kita ni masuk dalam bidang apa, kita kena tahu. Contoh, orang berlangsung dalam bidang pertanian. Dia kena tahu apa yang boleh dalam pertanian, mana tanaman yang kena zakat. Pertanian dia bela kambing, lembu dan sebagainya, mana yang kena zakat, mana yang tak kena, berapa kadar jumlah yang dia kena zakat. Itu dia ada semua. Okey, baik. Kemudian yang keempat, niat qasar ketika takbiratul ihram. Niat qasar. Waktu takbiratul ihram tu niat qasar. Allah dalam hati itu, usalli fardhu zuhri qasran raka'ataini jam'a taqdim. Wa akbar. Kalau makmum lah. Makmum lah. Nanti ada juga syarat. Kalau nak jadi kita nak makmum kepada imam yang macam mana? Kalau kita qasar. Wa an takuna as-salatu ruba'iyatan. Solat yang diqasar hanya boleh untuk solat yang terdiri dari 4 rakaat sahaja. 4 rakaat. Zuhur, asar, isyak. Maghrib tak boleh, subuh tak boleh. Kalau qasar subuh dengan maghrib tu habis tinggal berapa rakaat. Jadi yang boleh hanya 4 sahaja, diqasar jadi 2 rakaat. Yang keenam masih berada di dalam perjalanannya sehingga sempurna solat. Jadi solat kena sempurna waktu kita dalam perjalanan. Contoh, baru balik daripada KL, kita dalam kenderaan tu menghadap kiblat. Menghadap kiblat, betul, kita pun sembahyanglah jamak, sempurnalah wuduk kita apa semua sempurna. Kita pun sembahyang qasar jamak, kita sembahyang qasar lah. Selesai maghrib dengan isyak, selesai, dapat setengah jam kemudian kita sampai di tempat tujuan. Boleh. Ni kita tak selesai lagi solat, dah sampai tempat tujuan. Yang tu tak boleh. Kita kena bagi selesai solat dulu. Walaupun kita bagi salam, dapat 5 minit sampai tempat tujuan. Tak apa. Dibolehkan macam tu. Okey, baik. Yang ketujuh, tidak boleh menjadi makmum pada imam yang solat sempurna. Saya tambah, dalam kurung tu, yakni imam yang tidak qasar di dalam mana-mana bahagian dari solatnya. Hari itu pernah ada yang tanya saya, Ustaz, macam mana kalau ada pelajar lah tanya, macam mana kalau saya pergi solat? Saya pergi solat, imam tu memang dia 2 rakaat. Dia 2 rakaat lagi saja nak bagi salam. Contoh, dia baru bangun dari tahiyat awal. Boleh tak saya ikut dia, saya niat qasar? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Imam tadi niat dia sempurna, solat yang sempurna, bukan solat qasar. Kita kena ikut dengan imam yang sama-sama solat qasar. Baik. Dan kita tak boleh ikut imam yang tidak qasar walaupun dia tu dah tahiyat akhir dah. Dia tahiyat akhir kita ikut, tak boleh. Tu hati-hati. Yang ni tak boleh. Okey, baik. Faslun fi syurutil jumu'ati. Syurutul jumu'ati sittatun an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri wa an tuqama fi khittatil baladi wa an tusalla jama'atan. Fasal syarat Jumaat. Syarat Jumaat ada 6. Kita nak buat solat Jumaat, kita kena ada 6 syarat ni. Yang pertama, solat Jumaat mesti dilakukan di dalam waktu zuhur. Kena buat waktu zuhur. Jadi kalau orang yang bermusafir pada selepas subuh pada hari Jumaat, dia tetap diwajibkan solat Jumaat. Dia nak buat macam mana? Macam saya pernah hari itu ada muktamar ABIM di Selangor. Saya bertolak sampai di satu masjid di Perak. Saya ingat saya di Perak waktu tu. Kami pun singgah untuk sembahyang. Ini sebelum Covid lah. Jadi masjid pun tak ada masalah lah, kita semayang kan. Kalau sekarang payahlah kena jarak-jarak tu, tak sempat lah kita. Kami sampai di belah-belah Perak lah. Sampai kami pun sembahyang Jumaat niat jamak. Sembahyang Jumaat 2 rakaat. Kalau ustaz tahu, kalau sembahyang Jumaat 2 rakaat pun nak qasar, habis tinggal 1. Jadi habis. Jadi 2 rakaat kan kita jamakkan dengan solat asar. Niat jamak takdim. Boleh jamak. Lepas tu nanti sembahyang asar kita niat jamak qasar. Jamak takdim qasar. Boleh. Tak boleh niat, ustaz saya tak boleh niat bahasa Arab, niat bahasa Melayu. Dalam hati tu. Dalam hati. Yang ni kan dalam hati. Kalau kita lafazkan tu, lafaz sebelum takbir. Lafaz niat itu hukumnya sunat. Waktu kita tempat niat di mana? Dalam hati. Waktu kita Allah, waktu itulah kita berniat.
Yang kedua, solat Jumaat mesti dilakukan pada batas daerah setempat. Maksudnya dalam karyah lah. Kalau kita tu dalam karyah kita. Macam karyah kita tu memang ada dah. Ada dah tempat semayang masjid apa kita dah tahu dah. Sekarang mudah. Sekarang mudah untuk kita buat. Yang ketiga, solat Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Kena niat berjamaah. Imam pun kena niat juga sebagai imam. Makmum kena niat sebagai makmum. Niat berjamaah lah, mudah cerita. Wa ayyakuna arba'ina ahraran dhukuran balighina mustawtinina wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi wa ayyataqaddamaha khutbatani. Jamaah solat Jumaat mesti ada 40 orang lelaki yang baligh, merdeka dan merupakan penduduk tetap di daerah tersebut. Jadi contoh saya di Kampung Derang. Jadi masjid di Kampung Derang tu nak buat solat Jumaat mesti penduduk situ, karyah situ. Tak boleh misalkan hari tu kan Ustaz Atta pergi sana tu kan. Sembahyang di situ. Sembahyang di situ Ustaz Atta memang wajib Jumaat. Wajib Jumaat sembahyang di situ. Dan Jumaat yang Ustaz Atta dengan sahabat-sahabat yang dari Sarawak ni buat sah, tapi tak dianggap sebagai 40 orang ni. Dia tak boleh kira sebab apa? Bukan penduduk tetap daerah situ. Sama macam saya pergi Sarawak nanti, saya sembahyang Jumaat di sana, sah sembahyang saya, tapi tak dianggap 40 orang bilangan ni. Nanti kalau nanti ada yang tanya pula, Ustaz macam mana hari tu yang apa? Ada buat apa orang kata apa? Buat sembahyang 12 rakaat yang tu ikut pendapat mazhab lain. Mazhab kita 40 orang. Baik. Yang kelima, tidak boleh didahului atau bersamaan dengan solat Jumaat lain di daerah itu. Kita nak buat, kita kena satu sahaja. Kampung kita sahaja. Karyah kita satu sahaja. Boleh dua dengan beberapa syarat. Contoh dia rakyat dia ramai sungguh. Ramai sungguh. Tak celuih masjid. Tak celuih ram Ustaz kata. Tak muat masjid tu. Tak muat. Tak celuih pula. Saya kita faham pula. Tak muat masjid tu. Jadi yang tu ada keuzuran yang dibolehkan. Ni misalkan contoh, ada dua masjid pakat berebut. Ni masjid Qaryah, yang ni masjid ni pakat duk berebut. Lah dua-dua buat Jumaat. Macam mana tu? Yang dianggap yang dahulu. Yang dianggap mana yang dahulu. Jadi jangan kita tuduh buat macam tu. Bab solat Jumaat kita bertolak ansur. Macam contoh di Derang kita kan ada sendiri masjid Ma'had tu kan. Tapi sembahyang Jumaat kita ikut masjid Qaryah sana. 40 orang lelaki yang baligh, yang dah baligh. Kalau budak yang mumayyiz belum baligh, yang tu tak dianggap. Merdeka, kalau hamba sahaya tak dianggap. Dan merupakan penduduk tetap daerah tersebut. Baca dah ni. Daerah tersebut. Yang ni 40 orang. Tidak boleh didahului atau bersamaan dengan solat Jumaat lain di daerah itu. Tak boleh dulu, tak boleh bersamaan, tak boleh. Dia kena dia yang awal lah, maksudnya satu sahaja yang boleh. Yang dianggap sah, yang yang takbiratul ihram paling awal. Yang dianggap sah. 6, solat Jumaat mesti didahului dengan 2 khutbah. Yang ni kita tahulah syarat dia 2 khutbah. Jadi 40 orang tadi itu kena dengar khutbah. Jangan 40 orang tak dengar khutbah. 40 orang ni misalkan ada satu, saya ingat ada sahabat saya, dia di belah Tunjang. Dia diminta untuk jadi EJK masjid situ. Tak apalah, depa nak buat sembahyang Jumaat, buatlah. Kena tunggu orang. Kena kira jumlah orang. 1, 2, 3, 4, kena tunggu. Dan akhirnya orang yang ke-40 itu datang. Datang tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa sama sekali. Dia wuduk, relax, dia masuk. Ya Allah Rabbi. Ini masalah kita ni. Jadi 40 orang tu dia kena dengar khutbah. Tak boleh 40 orang ni seorang piduk cabut pisang. Kan ada pisang kan dekat masjid. Piduk cabut pisang, duk minum air dekat luar dulu. Isap rokok apa semua. Tak boleh. Dia kena 40 orang ni duk dengar apa yang khatib kata dan dengarlah. Maksudnya dia kena ada dalam masjid. Baik. Solat Jumaat mesti dilalui dengan 2 khutbah. Faslun fi arkanil khutbatain.
Arkanul khutbatain khamsatun hamdullahi fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fihima wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Fasar rukun dua khutbah. Dua khutbah kita duk buat dua khutbah tu, apa rukun dia? Kadang-kadang ni saya pernah jumpa teks khutbah dia tak ada selawat kepada Nabi. Ada saya jumpa, saya pernah terjumpa macam tu. Jadi kita lah kena buat. Jadi kita kena buat. Ustaz Atta duk khutbah selalu, saya tak apa lama dah ni tak pergi khutbah ni. Lama dah. Kita Kedah tak boleh, kalau Sarawak alhamdulillah. Baik. Yang pertama, rukun dua khutbah ada 5 perkara. Yang pertama, memuji Allah Ta'ala di dalam kedua khutbah. Alhamdulillah. Itu cukup. Yang tu pun cukup dah. Alhamdulillah, rukun dah. Kemudian yang kedua, membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kedua khutbah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 dah. Yang ketiga, berwasiat takwa di dalam 2 khutbah. Inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. 3 dah. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran di dalam salah satu di antara 2 khutbah. Boleh pilih nak baca yang pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Biasanya kita baca dua-dua lah. Kalau teks yang saya tengok tu baca dua-dua. Rakaat ya. Dan kata Syekh Fahmi tambahan daripada beliau, seorang khatib waktu baca ayat Quran dalam khutbah ni, dia mesti niat baca ayat Quran. Bukan dia baca ayat Quran tu dia nak hurai apa maksud khutbah yang atas tu, bukan. Dia mesti niat macam tu. Ni kata Syekh Fahmi yang lebih afdal macam ni. Contoh, Ustaz Atta khutbah. Kebetulan waktu tu tentang dekat dengan hari raya ni. Contohlah khutbah tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad. Sebelum selesai dah khutbah tu, nak tutup tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Baca doa yang tu. Baca apa? Minta maaf bukan baca doa, baca ayat Quran tadi yang tu. Baca Quran tadi. Kemudian lepas tu, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Baca yang tu. Lepas tu tutup. Yang kelima, membaca doa kesejahteraan untuk orang mukmin lelaki dan perempuan di dalam khutbah yang kedua. Baca doa tu macam mana? Contoh, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Cukup dah. Cukup dah yang tu. Jadi rukun khutbah ni simple. Simple. Kalau doa ni untuk khutbah yang kedua. Kalau bahkan ada ulama kata dalam kitab Syarah Safinah ini, kita baca rahimakumullah. Yang tu pun dah dianggap doa. Yang tu pun dah dianggap doa. Ni syarat doa khutbah kita kena ingat. Yang ni memang betul. Untuk khatib, untuk pendakwah dia kena ingat. Dan berkhutbah ini dia kena ada nada dia. Kalau sama saja, hak tu orang baca berita. Dia bukan baca khutbah. Dia tak boleh sama saja. Cuba Ustaz Atta tengok Ustaz Abdul Somad. Tu khutbah dia. Macam tu. Khutbah pula disunahkan jangan banyak gerak. Saya tekankan khutbah ni sebab Ustaz Atta ni dia pengkhotib kita ni. Ada lagi ustaz-ustaz yang lain pun khotib juga ni. Khutbah jangan banyak gerak. Kita akan pegang tongkat, tangan kanan atau tangan kiri kan. Kalau saya biasanya tangan kiri. Sebab saya tangan kanan ni kita pegang naskah tu. Tak pegang naskah, sekali kena tiup angin jenuh. Jadi kita kena hati-hati. Kena pegang yang tu. Jangan gerak banyak. Khutbah dia tak boleh makruh gerak terlalu banyak. Jangan khutbah macam ceramah politik. Tuan-tuan, kita mesti itu ceramah politik. Dia bukan khutbah macam tu. Khutbah dia kena bahkan ada, kalau tak silap saya masih ingat di Masjid Jami' di Tarim, khutbah dia khatib cuma duduk macam berdiri, bukan duduk lah. Minta maaf lah, orang Kedah semua dikira duduk kan. Duduk kat mana? Tu orang Kedah. Maksudnya dia berdiri di mimbar tu, dia pegang tongkat, tak bergerak langsung.
Bukan macam orang pidato, hadirin hadirat. Yang tu pidato. Yang tu da'i, pencetus ummah macam tu lah. Kita ada. Untuk yang ni tak. Lepas tu apa nada naik turun apa semua tu kita kena seimbangkan. Jadi sebaiknya seorang khatib itu jangan dadakan, jangan terkejut. Patutnya dia kena apa? Persiapan. Persiapan. Sebab dia nak sampaikan tu. Nada kena ada apa sentuh, kena bagi ni. Jangan hentam semua nada sama. Itu yang tak sedap lah. Sah. Ni kita bahas dari segi keutamaan. Baik. Faslun fi syurutil khutbatain. Syurutul khutbatain 'asharatun at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari wat taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul 'aurati wal qiyamu 'ala al-qadiri wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salati. Fasal syarat dua khutbah. Syarat dua khutbah ada 10. Dua khutbah ada 10. Dia tak sebut di sini. Saya tambahkan juga antaranya khatib mesti lelaki. Jangan khatib orang perempuan. Nanti macam apa? Saudara kita yang dalam ni yang selalu tanya, anak murid saya, Wewin, dia khutbah. Dia khutbah, saya makmum. Saya mustami', mau saya. Jangan buat pasal perempuan, jangan buat pasal. Kalau perempuan sama-sama perempuan, jamaah perempuan semua, yang tu lain. Yang tu bab lain. Yang tu apa urusan mereka lah kan. Tapi kalau yang kita ramai lah ni, maksudnya ni dua solat Jumaat ni khatib mestilah lelaki. Syarat dua khutbah ada 10. Yang pertama suci dari dua hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang ni bagi hak khatib. Adapun orang yang dengar, dia boleh walaupun tak ada wuduk. Dia tak ada wuduk lagi, dia dengar. Nanti nak dekat iqamah, dia keluar. Dia keluar, pergi wuduk dulu, dia masuk balik. Itu boleh. Tapi kalau untuk khatib, mestilah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Sama juga ini bagi hak khatib. Khatib, baju dia mesti suci. Badan dia mesti suci. Dan tempat dia khutbah tu pun mesti suci. Jangan dia pijak tek cicak. Dia pijak tek cicak atas tempat khutbah tu. Jangan. Yang ketiga, menutup aurat. Khatib mesti menutup aurat. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Khatib yang mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tak mampu, dia boleh duduk. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu, dia boleh duduk. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua tu, dia kena duduk dengan kadar yang lebih lama dari tamakninah di dalam solat. Tamakninah dalam solat ni kadar bacaan subhanallah. Jadi lebih daripada kadar subhanallah. Maksudnya mungkin 2 kali subhanallah, 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 dia bangunlah. 2 kali. Disunahkan juga antara dua khutbah ni kita doa lah, atau baca selawat kepada Nabi, doa. Sebab apa? Antara dua khutbah ini, kata banyak ulama yang berpendapat bahawa ini antara salah satu waktu yang mustajab doa. Waktu yang mustajab doa. Waktu yang mustajab doa yang lain, waktu turun hujan, waktu ayam berkokok, di waktu pagi, dan di waktu yang biasanya ayam tidak berkokok. Contoh, waktu tengah hari tiba-tiba kita dengar ayam berkokok. Tu waktu mustajab doa tu. Saya pernah dengar yang ni. Di Indonesia dulu, katanya waktu itu mustajab doa kerana ayam dia melihat malaikat. Dia melihat malaikat. Jadi kita doa. Itu antara waktu-waktu yang mustajab doa. Antaranya juga antara ad-du'a bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Baik. Tapi yang sunat macam mana? Yang ni dengan kadar yang lebih lama dari tamakninah solat. Yang ni yang paling sah lah. Disunatkan kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Tu. Sunat dia kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Kalau khatib dia tak mampu berdiri, antara dua khutbah dia nak buat macam mana? Dia dah khutbah duduk dah. Antara dua khutbah takkan dia nak sujud macam tu? Tak lah kan. Sujud tu sembahyang. Jadi antara dua khutbah dia diam sebentar dengan kadar bacaan fauqa tuma'ninatis solah, lebih dari tuma'ninah solat. Dia diam sebentar. Disunahkan diam dia tu, lagi disunahkan diam dia tu kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Baik.
wal muwalatu bainahuma wa bainas salati wa an takuna bil arabiyyati wa ayyasma'aha arba'una. Sebahagian nuskhah ada yang tulis wa ayyusmi'aha arba'ina. Sebahagian nuskhah ada yang tulis macam tu. Wa an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri. Yang keenam, berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Khutbah pertama dengan khutbah kedua tu kena berturut-turut, maksudnya antara khutbah pertama selesai, duduk sekejap, lepas tu bangun, sambung balik. Jangan duduk mengopi apa semua dulu, apa semua, jangan. Itu dia tak berturut-turut, dia kena. Ada saya pernah jumpa orang khotib, dia tak larat duduk. Dia terus ambil yang kedua tu. Ini tak boleh ni. Sebab tu orang-orang yang khatib macam ni, dia kena faham agama. Dia kena faham paling tidak pun rukun-rukun tu. Apa yang perlu dia buat dalam khutbah. Apa yang dia kena buat. Contoh khutbah raya, dia kena tambah takbir. Betul tak Ustaz Atan? Bukan takbir, bukan yang tu. Takbir raya lah. Yang tu Ustaz Atan semangat lah. Baik, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu takbir. Dia kena takbir. Okey, baik. Yang ketujuh, berturut-turut antara kedua khutbah dan solat. Selesai khutbah yang kedua, terus khatib turun. Sama ada dia yang afdal tu, dialah khatib tadilah yang jadi imam, yang afdal. Misalkan dia tengok, nak tolak orang lain lah. Misalkan bulan puasa kan, bulan puasa kena khatib. Ni yang pengalaman khatib, dia tahulah khatib tu macam mana ni, kering rengkung ni. Kering rengkung. Tambah kering pula, tengok-tengok, turun-turun, AJK masjid bagi RM10. Lagi kering. Habis. Yang tu yang faham sahaja yang faham. Ini melawak lah ni. Jadi, ini bagi yang faham lah. Biasanya ustaz-ustaz yang ni banyak yang kena lah macam ni kan. Biasanya banyak yang kena, yang pengalaman banyak. Bukan kita ni, ustaz dia nanti orang kata kita tak ikhlas. Ikhlas ini ikhlas, tapi lagi ikhlas kalau itu pun gitulah. Baik. Antara khutbah dan solat. Jadi dia pun kalau misalkan dia kering apa semua, dia rasa macam nak tolak orang lain, dia tolak orang lain. Tak ada masalah. Yang tu dibolehkan juga. Yang penting terus, jangan turun bersembang dululah apa semua, lepas tu baru nak qomat sembahyang Jumaat, jangan. Baik. Maksudnya tidak boleh melebihi masa 2 rakaat solat yang paling ringkas. Contoh 2 rakaat solat yang paling ringkas, contohlah 5 minit. Jangan bagi lebih 5 minit. Macam contoh khatib turun, lepas tu dia pergi duduk tempat imam, terus dia kata orang qomat kan, orang qomat, muazzin Tok Bilal dia qomat, lepas tu Tok Imam dia tengok belakang, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis salah. Luruskan, rapatkan saf. Ni apa imam sebelum PKP. Imam sebelum PKP lurus dan rapatkan saf sebelum PKP. Kalau lepas PKP macam mana? Masa PKP luruskan, dia tak ada rapatkan lah. Memang dia kena jarak. Okey, baik. Kadar baca yakni antara 2 khutbah dan solat itu tidak boleh melebihi masa 2 rakaat solat yang paling ringkas. 8. Rukun-rukun khutbah mesti menggunakan bahasa Arab. Tadi macam yang tadi saya sebut tadi 5 rukun tadi itu mesti guna bahasa Arab. Walaupun lepas tu kita nak terjemahkan. Jadi wasiat takwa, kita kena guna bahasa Arab dulu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara, saya berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara semua untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang tu apa dia terjemahkan, yang tu bolehlah. Lagi kalau ikut tu guna bahasa Arab dulu, lepas tu terjemahkan supaya orang ambil apa orang kata ambil cakna, ambil peduli lagi. Baik, yang ke-9, khutbah tersebut mesti didengar oleh 40 orang. Dia kena dengar 40 orang. Maksudnya rukun-rukun khutbah ni lah dia kena dengar 40 orang. Walaupun mereka tak faham, mereka tak boleh cakap Arab, mereka tetap kena dengar juga. Yang ke-10, kedua khutbah tersebut keseluruhannya mesti dilakukan di dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur. Jadi jangan khutbah sebelum masuk waktu zuhur, jangan.
Okey, baik. Kitabul Janaiz, kitab sembahyang jenazah, kitab tentang jenazah. Jadi dalam kitab Safinah ini kita membahas tentang yang apa? Yang fardu-fardu sahaja. Yang penting-penting sahaja. Dia tak bahas sembahyang solat Idul Adha macam mana ustaz, dia tak bahas. Sembahyang solat gerhana macam mana, dia tak bahas di sini. Yang ni dipanggil dengan kitab fiqh paling dasar. Baik, pasal apa dia bahas tentang solat jenazah? Solat jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah. Memanglah sebahagian buat, sebahagian ni. Kalau tak ada orang buat, satu kampung semua berdosa. Sebab ini termasuk fardu kifayah. Fardu. Bismillah. Baik. Kitabul Janaizi. Faslun fima yalzamul maita. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Kitab jenazah. Kitab tentang jenazah. Ni adalah orang biasanya buat daurah tentang jenazah. Kita baca dulu mana yang kita dapat bayang, kita bayang. Sebab apa? Kalau sebaiknya kita ikut daurah jenazah yang tu lebih baik. Kalau nanti ada sahabat datang daripada Sarawak ramai, misalkan 50 orang, 40 orang datang nak duduk lama dalam seminggu di Derang, boleh minta kepada ada tenaga pengajar di Derang yang memang pakar dalam bab pengurusan jenazah. Memang pakar. Dalam bab pengurusan jenazah ni memang pakar. Bolehlah buat kita ikut kursus mandi jenazah, urus jenazah ni kita boleh ikut. Kita tak tahu sebenarnya mandi jenazah ini untuk contoh ada ahli keluarga kita yang meninggal, contohlah ni, semoga kita semua dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, dalam kebaikan dan kesihatan. Amin. Baik. Misalkan ada ahli keluarga tu meninggal, maka ahli keluarga yang lain juga dituntut untuk, bukan dituntut macam mana, dianjurkan untuk ikut dalam proses memandikan tu. Ahli keluarga lebih baik. Sebab apa? Takut nanti dalam pada jenazah tadi, si mati tadi ada yang aib. Jadi kalau ahli keluarga sendiri, dia tak mungkin cerita dekat orang lain. Dia tak mungkin cerita dekat orang lain. Tapi kalau orang lain yang bagi mandi, habis tu dia panau besar menyepak. Habis. Dia habis. Kantis kampung. Habis. Jadi jangan. Tu cara orang Kedah lah. Kalau cerita lagu tu, orang Kedah dia memang piau lah. Itulah orang Kedah ni, dia kata orang Kedah kasar. Tapi sebenarnya orang Kedah itu romantik. Beruntunglah orang yang dapat orang Kedah. Baik. Ustaz Atta cari orang Kedah. Ustaz Atta. Okey, baik. Fasal perkara yang diwajibkan terhadap mayat. Perkara yang wajib dilakukan terhadap mayat ada 4 perkara. 1, memandikan mayat. Kita bagi mandi. Nanti kita tengok macam mana cara dia. Yang kedua, mengkafani mayat. Yang ketiga, solat ke atasnya, ke atas mayat. Yang keempat, mengebumikan mayat. Kebumi mayat. Kalau orang mati syahid. Orang mati syahid macam mana? Orang mati syahid dia tidak dimandikan dan dia tidak disolatkan. Jadi dimandikan dan disolatkan ni pada selain orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid tak kena. Dia tak dimandikan sebab apa? Sebab nanti darah yang dia kena tikam apa semua tu, yang basah di baju dia tadi tu, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang mati syahid. Istimewanya mereka. Baik. Mengkafani mayat bagi orang mati macam mana? Dikebumikan sekali dengan pakaian dia tadi tu. Contoh dia pakai jubah. Kita ambil lah kain kafan, nak tambah lagi bagi sempurna apa boleh. Mengkafani mayat. Maksudnya jangan sampai terbuka aurat dia. Jangan sampai terbuka aurat dia. Baik. Yang keempat, mengebumikan mayat. Faslun fi ghuslil maiti. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ay yaghsila sawatayhi wa ay yuzila al-qadhara min anfihi wa ay yuwaddi'ahu wa ay yadluka badanahu bisidri wa ay yasubba al-ma'a alayhi thalathan. Fasal memandikan mayat. Cara memandikan mayat yang paling sedikit. Maksudnya yang paling sedikit ni yang wajib dibuat, yang paling ringkas adalah meratakan air ke seluruh badan mayat. Ambil air, kita ratakan seluruh badan mayat.
itu paling ringkas. Dan cara yang paling sempurna adalah membasuh kedua kemaluan mayat. Tapi jangan buka. Buka kemaluan mayat, duduk tengok pula. Oh, macam tu rupanya. Jangan ya Allah, astagfirullahalazim. Dia itulah mengaji dengan ustaz muda macam ni lah. Ustaz tahu noh, mengaji dengan orang muda macam ni, cuba mengaji dengan orang tua dia lain sikit. Baik. Jadi maksudnya tukang mandi mayat. Dia kena masukkan tangan dia dalam kemaluan tadi untuk ni. Untuk dia gosok sekilas lah. Yang seterusnya, menghilangkan kotoran dari hidung mayat. Bersihkan kotoran apa semua. Takut ada darah ke apa ke, bersihkan. Mengambil wuduk untuk mayat. Ambil wuduk untuk mayat. Kalau misalkan lepas tu ada mahram dia, isteri dia peluk, cium dia, maka wuduk yang batal tu wuduk isteri dia. Wuduk mayat tak batal dah. Wuduk mayat tak batal dah. Ada saya pernah ingat dulu, dia ni belajar ilmu hitam. Ada dulu Hashim Khan, kami panggil Pak Cik Hashim Khan lah ni. Beliau ni yang memandikan jenazah almarhum Syekh Ni'mat Yusof. Beliau ni dalam tentera tu, beliau yang memandikan jenazah. Banyak jenazah. Jadi saya pernah ikut dulu waktu tu tingkatan 2. Tahun 2004. Saya lupa dah. Semua yang dia ajar tu lupa lah. 2004. Beliau ajar macam mana kalau jenazah tu meletup. Macam mana kalau hancur semua. Kena bom misalkan. Dia pernah kata, dia duduk di belah Semenanjung. Ada orang telefon belah-belah Sarawak. Sebab apa? Sebab jenazah ni tentera. Tapi, minta maaf, zakar dia tak turun. Mati dah, tapi zakar tak turun. Macam dia pun pi tengok, ya Allah Rabbi. Macam mana nak nak ikat dengan tali rafia sagi bidah. Payah. Jadi macam mana? Tanya dekat waris ahli keluarga, rupanya memang dia ni belajar ilmu hitam. Dia dulu Allah uji dengan penyakit mati pucuk, berubat merata tak boleh. Sampai ada kawan dia ajar, jumpa bomo ni ada ilmu dia, ilmu hitam lah. Jadi yang duduk di situ tu, yang buat berdiri tu bukan yang tu syaitan tu duduk di situ tu. Nak bagi turun macam mana? Nak bagi turun, dia kena sentuhkan zakar tadi dengan kemaluan, dengan farash, baru turun. Isteri dia tak maulah, sebab iyalah suami dah meninggal. Pak Cik Hashim ni nak buat macam mana lah, cari tali pun nak ikat ke mana, nak ikat tambat ke mana kan. Payahlah. Lepas tu tak apalah. Memang sebelum dia meninggal tu, banyak ahli keluarga yang ikut pegang kan. Isteri ikut pegang tangan, mengucap bang, macam tu kan. Akhirnya baca-baca ayat, hembus. Dia Hashim Khan ada ajak ayat tu, saya lupa dah. Lama dah, 2004. Kita dulu biasalah, kita ni kalau mengaji jadi Imam Syafi'i. Jadi dengar sekali perasan Imam Syafi'i, dengar sekali rasa macam boleh hafal dah. Jadi itu dia baca-baca ayat dia hembuskan, alhamdulillah dengan izin Allah turun. Baik, saya tak menguasai dalam bidang memandikan mayat ni. Saya belum pernah memandikan jenazah atau belum pernah, cuma pernah tengok dan pernah ikut kursus yang Hashim Khan dulu buat 2004 dulu, lama dah. Lupalah sekarang. Lupa, cuma masih adalah bayangan sikit-sikit tu adalah. Baik, kemudian yang seterusnya, menggosok badan mayat dengan bidara. Gosok badan mayat dengan bidara. Daun bidara tu. Air daun bidara. Jangan pergi ambil daun bidara pergi tonyoh gitu saja. Jangan. Air daun bidara. Kita ingat, kita jangan menyakiti mayat. Orang mati ni pergi gosok dengan beruih sabut. Hentam dengan beruih itu. Allah. Beruih jamban hentam. Allah. Orang mati dia tahu siapa yang memandikan dia. Siapa yang mengkafani dia, dia tahu. Kemudian seterusnya, dan menjirus air ke atas mayat sebanyak 3 kali. Ni bolehlah kalau nak catat. Air ini maksud dia yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Bolehlah kalau nak tambah sikit. Dicampur dengan sedikit kapur barus. Sikit lah. Jangan banyak. Kalau banyak dia jadi musta'mal. Dia jadi musta'mal pula. Dia jadi mutaghayyir lah, berubah.
Baik. Jadi campur sikit saja. Boleh tu apa, adalah guru kami pernah cerita, belilah kapur barus tu lah, bubuhlah dekat kolam rumah kan, dekat kolam bilik air rumah tu, bubuh berapa titik je dia wangi. Tapi itulah, masuk bilik air, keluar bilik air, lintas depan bilik air, rasa macam bilik jenazah lah pula. Jadi ni kapur barus ni apa, tapi memang wangi. Baik. Ada banyak pertanyaan tadi, nanti kita jawab. Kita bagi baca sikit lagi, insya-Allah. Baik, faslun fi takfinil maiti. Aqallul kafni thawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirajuli thalathu lafaifa wa lilmar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani. Fasal mengkafani mayat. Cara mengkafani mayat yang paling sedikit adalah dengan menggunakan satu helai pakaian yang menutupi seluruh badannya. Ambil cari kain, tutup seluruh badan dia. Baik. Sekejap lah. Saya maksudnya tutup seluruh badan ni macam mana? Sekejap. Keseluruhan tubuhnya. Boleh tutup seluruh tubuhnya. Sehelai cukup dah. Jadi macam mati syahid tadi tu, kita nak kebumikan dengan dengan baju dia. Baju dia jangan kita lepas. Jubah dia pakai tu jangan kita lepas. Kita letak di atas kain kafan, terus kita balut kain kafan tu. Sebab apa? Biarkan baju tu lekat. Biarkan kesan-kesan darah tu lekat. Semua tu akan menjadi saksi di depan Allah nanti. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ada 3 helai rambut Nabi. Beliau ada 3 helai rambut Nabi. Rambut Nabi ni beliau selalu bawa pergi mana-mana. Beliau letak dalam kopiah beliau, tu. Rambut Nabi. Sampai beliau nak meninggal dunia, beliau pesan kepada ahli keluarga beliau, nanti kalau ayah meninggal, tolong kebumikan ayah, dan dalam kain kafan tu, dalam mulut ayah, letaklah 3 helai rambut Nabi ni. Ini Imam Ahmad bin Hanbal pesan kepada ahli keluarga beliau. Letaklah dalam rambut Nabi. Dia ada 3 helai rambut Nabi. Letak rambut Nabi dalam mulut ketika beliau tu sudah meninggal dunia. Beliau berwasiat macam tu. Alhamdulillah lah, saya dapat rezeki waktu ziarah haul di haul Nabi Hud waktu di Hadramaut. Sempatlah kebetulan ada diperbuat macam majlis baca Sahih Bukhari. Dia kata di situ ada rambut Nabi. Saya pun pi batok, dapatlah cium rambut Nabi itu. Alhamdulillah lah. Semoga saya berharap macam ni, semoga dengan mencium rambut Nabi itu kita mendapatkan syafaat Nabi. Yang tu yang kita nak. Baik. Ni yang paling ringkas. Cara mengkafani mayat lelaki yang paling sempurna adalah 3 helai kain pembalut. 3 helai kain pembalut. Tapi kalau di Indonesia, kalau 3 helai kain pembalut ni, nanti pembalut dia anggap pembalut tu pad tu. Pembalut untuk perempuan yang haid nifas tu bukan. Ini pembalut kain yang membalut tubuh. Kalau bahasa kita macam tu. Jadi bagi lelaki 3 helai kain. Dan cara mengkafani mayat perempuan yang paling sempurna adalah baju. Di sini baju apa? Baju gamis. Tudung kepala, kain sarung dan 2 helai kain pembalut. Jadi cara dia macam mana? Perempuan kan dimandikan. Yang elok tu suami dia bagi mandi. Yang elok. Atau perempuan lain. Tak ada perempuan lain lah. Baik. Yang suami sedih sangat. Tak boleh nak bagi mandi isteri. Sedih. Ni nangis yang bunyi ni. Bunyi, tak boleh lah bagi mandi isteri. Tak sanggup, tak gamak nak tengok jenazah isteri. Biasanya suami macam ni biasanya dia kahwin. Dia biasanya isteri meninggal, kubur isteri belum sempat kering, dia kahwin lagi. Biasanya macam tu. Suami yang macam ni. Biasanya lah. Macam mana? Lepas jenazah perempuan selesai dimandikan, kan kita ada macam kain basah tu kan? Kain basah tu yang tutup nilah pusat dan lutut tu kan? Kain basah sehelai macam tu. Kain basah tadi
kita tukar dengan kain basah yang kering lah. Tukar, kita letakkan jenazah, kita bagi gamis dia pakai. Bagi gamis. Jadi maksudnya bukan gamis tu gamis tak pakai apa. Gamis dalam dia ada kain. Ada kain dia pakai, dalaman lah, ada pakaian dalaman lah kain tu. Kita bagi gamis, kita pakaikan tudung kepala, kita pakai kain pula di bawah. Kain sarung ni, izar ni, kain sarung di bawah. Kemudian kita balut dengan 2 kain kafan. Ini yang paling sempurna. Yang paling ringkas, sehelai pakaian atau kain yang menutupi seluruh badan. Itu paling ringkas. Tapi perempuan ini sebaiknya kita jaga betul-betul. Sebab apa? Perempuan ini memang disebutkan juga putri baginda Nabi Sayyidatina Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, Sayyidatu Nisa fil Jannah, penghulu segala perempuan di dalam syurga, antara perempuan yang paling mulia sepanjang zaman. Jadi perempuan paling mulia sepanjang zaman ni banyak berbeza pendapat. Ada yang kata Aisyah, ada yang kata Fatimah, ada yang kata Sayyidatina Maryam, ada yang kata Sayyidatina Asiyah isteri Fir'aun, ada yang kata Sayyidatina Khadijah, macam-macam lah. Tapi yang banyaknya berpendapat yang paling mulia adalah Sayyidatina Fatimah. Sebab tu perempuan mengidolakan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Saya ada buku tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tebal. Duk plan nak terjemah, tak terjemah mula lagi. Tak terjemah bab haid dulu. Jadi Siti Fatimah pernah berpesan, kalau seingat saya beliau pernah berpesan kalau beliau wafat jangan dibawa di atas keranda macam papan tu. Beliau minta supaya dipasangkan macam kita duk buat tu. Keranda kita tu, kotak tu. Beliau tidak mahu ada lelaki lain yang melihat tubuh beliau, bentuk tubuh beliau. Tu sampai tahu tu. Hebatnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Semoga Allah kumpulkan kita, Allah kumpulkan ahli keluarga kita, ibunda kita, semua saudara-saudari kita dalam syurga bersama Nabi dan bersama Sayyidatina Fatimah. Amin. Baik. Faslun arkanu salatil janazah. Arkanu salatil janazati sab'atun, al-awwalu an-niyatu, al-thani 4 takbiratin, al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri, al-rabi'u qira'atul fatihati, al-khamisu as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-thaniyati, as-sadisu ad-du'a'u lil-mayyiti ba'da al-thalithati, as-sabi'u as-salam. Fasal rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah ada 7. Yang pertama niat. Jadi niat solat jenazah. Niat solat jenazah macam tadi yang saya sebut, niat boleh lafaz dengan bahasa Melayu. Kalau tak boleh bahasa Arab, lafaz dengan bahasa Melayu. Sahaja aku solat atas mayat ini fardu ataupun dia tambah fardu kifayah sebagai makmum. Lagi elok kalau dia niat macam ni. Sahaja aku niat solat ke atas orang yang imam. Apa? Kalau bahasa Arab dia mudahlah. Kalau bahasa ni nak terjemah payah sikit. Sahaja aku niat solat seperti mana niat solat imam. Boleh? Nak solat imam, fardu kifayah, makmum. Sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Nawaitus salata ala man salla alaihi al-imam fardan atau farda kifayatin makmuman. Yang tu yang ni. Saya tak tulis ni, saya terlupa ni nak catatan kaki, tak apa. Ini manfaat daurah ni. Bolehlah mana yang perlu ditambah, insya-Allah saya tambah. Baik, yang kedua 4 kali takbir. 4 kali takbir. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ada ni, dia ni tak pernah semayang. Tak pernah semayang. Orang minta untuk, kebetulan apa ayah dia waktu tu, ajal ayah dia sampai ayah dia meninggal dunia, dia pun jadi imam. Orang tolak dia, dia kata saya tak maulah bagi orang lain. Dia pun jadi imam. Imam dia rukuk. Naya. Jangan buat pasal. Imam dia rukuk, jangan buat pasal. Pergi rukuk. 4 kali takbir. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang mampu berdiri, yang tak mampu boleh duduk. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang baca Fatihah ni apa?
Kemudian yang kelima, membaca selawat kepada Nabi SAW selepas takbir yang kedua. Baca Fatihah takbir pertama, baca selawat selepas takbir yang kedua. Yang keenam, berdoa kebaikan untuk mayat selepas takbir yang ketiga. Yang ketujuh, memberi salam. Selepas takbir yang keempat, biasanya takbir yang ketiga ni kita baca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang ringkaslah. Yang takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ada panjanglah doa tu, kalau yang elok tu kita baca panjanglah. Yang ketujuh, memberi salam. Faslun fi dafnil mayyit. Aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba'i wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudha'u khadduhu 'ala turabi wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati. Fasal mengebumikan mayat. Cara mengebumikan mayat yang paling sedikit adalah lubang yang dapat menyembunyikan bau mayat dan menjaganya dari binatang buas. Jaga dari binatang buas. Jadi maksudnya kita korek lubang kira-kira berapa? 1 meter. 1 meter tu mungkin dah ada haiwan yang akan korek. Haiwan buas akan korek. Mungkin tak? Tak mungkin. Bolehlah 1 meter tu boleh dah. Jangan pi simpan mayat macam kucing simpan tek kucing. Jangan macam tu. Keh gitu lah, jangan. Ni manusia ni dihormati. Kalau kafir harbi macam mana? Kafir harbi boleh kita tak mau kebumikan. Boleh kita tak mau kebumikan. Kita buang di tempat sampah tu. Boleh. Kafir harbi. Boleh. Masuk juga orang yang murtad. Dan yang baik tu kita kebumikan jugalah. Kita kebumikan. Baik. Kemudian dan cara yang paling ringkas nah, lubang yang dapat menjaga mayat. Maksudnya bau mayat tu dia tak keluar sehingga binatang buas akan datang. Jadi boleh sekat bau mayat tu. Dan cara mengebumikan mayat yang paling sempurna adalah ketinggian sederhana orang yang berdiri dan depa. Tu depa lah. Nanti piduk baca apa dia ustaz ni? Depa ke apa? Depa. Depa ni, depa. Depa yang ni ustaz tahu kan? Depa. Depa. Yang ni hasta. Ini hasta. Depa tangannya ke atas. Maksudnya dia kena berdiri tangan macam ni. Berdiri dalam liang kubur tangan macam ni. Dan meletakkan pipi mayat di atas tanah. Maksudnya tangan ke atas ni saya ada catitan kaki kedalaman kubur sekitar 4 hasta setengah. Jadi kira lah 1, 2, 3, 4 hasta setengah. Ini menurut hasta orang yang sederhana. Tak boleh ambil orang yang terlalu tinggi. Ambil orang yang tinggi, hasta dia pun sampai 2 meter. Habis ya. Tak boleh lah. Jenuh korek kita. Tak boleh ambil orang yang pendek. Tak boleh. Baik. Dan meletakkan pipi mayat di atas tanah. Letak pipi mayat di atas tanah. Dan wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat. Wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat. Saya terlupa catitan kaki tu di situ. Sepatutnya saya tambah lagi, diiringkan pada rusuk yang kanan. Maksud dia baring macam ni. Jadi mayat menghadap ke arah kiblat. Macam baring macam ni. Maksudnya baringlah, berbaring macam ni. Sebab tu kita sunnahkan kalau tidur kan sunnah macam ni kan, berbaring pada lambung yang kanan. Tangan letak macam ni. Baik. Faslun fi ma yumbashu lahul mayyitu. Yumbashu al-mayyitu li 4 khisalin lil ghusli idza lam yataghayyar wa li tawjihihi ila al-qiblati wa lil mali idza dufina ma'ahu wa lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Fasal membongkar kubur mayat. Dibongkar kubur mayat kerana 4 perkara. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara ni kita boleh bongkar kubur. Yang satu, untuk memandikannya jika mayat itu belum berubah, belum berbau, belum reput, belum berbau lah, belum keluar bau tu. Jadi baru dikebumikan 5 minit.
tiba-tiba ada orang datang, orang alim baru datang, tu ustaz baru balik. Orang kampung semua jahil, tak tahu nak buat macam mana. Ustaz tu tanya, imam tak semayang tak tadi? Tak semayang. Mandi tak tadi? Tak mandi. Kena korek balik. Baru 5 minit. Kalau 5 hari barulah, tak boleh lah. Itu tak boleh. Yang kedua, untuk menghadapkan dada mayat ke arah kiblat. Yang ni juga dengan syarat belum berbau. Contoh mayat tak hadap ke arah kiblat. Kita kena ni. Tapi ini nasihat untuk saya dan untuk sahabat-sahabat semua. Orang yang meminum arak, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, orang yang meminum arak pasti dia akan berpaling dari arah kiblat jenazah dia. Walaupun misalkan kita tengok dari awal proses semua menghadapkan dia ke arah kiblat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang minum arak, kalau kamu dah hadapkan dia ke arah kiblat, kemudian kamu kebumikan dia, selepas itu kamu korek balik kubur dia, demi Allah dia pasti akan berpaling dari arah kiblat. Ni kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau dia tak berpaling dari arah kiblat, kalian boleh tangkap saya, salib saya. Maksudnya salib tu macam tu, sampai saya mati, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maknanya betul-betul ini untuk arak ini adalah ibu segala maksiat. Hati-hati. Baik, kita merapu, sporting, melawak, tak apa. Yang penting jangan buat benda-benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi arak ini dia sebab ra'su kulli khati'ah, ibu segala kesalahan. Ada kisah kan. Jadi ada orang dia tak mau bunuh, dia tak mau berzina, dosa besar, dia minum arak. Dia minum arak, akhirnya dia berzina dengan perempuan dan dia bunuh perempuan tadi. Tu. Sampai tahu tu. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan syirik. Na'udzubillah. Baik. Yang ketiga, untuk mengambil harta yang dikebumikan bersamanya. Contoh, dalam kitab disebutkan, walaupun harta tu sikit. Macam contoh dikebumikan orang kaya. Lupa di bawah kepala mayat tu dia tak letak tanah. Lepas bawah pipi tu dia tak letak tanah. Dia letak ketemah. Dia letak ketemah bawah pipi mayat tu. Korek balik. Walaupun jenazah tadi telah berbau. Walaupun dah berbau, boleh dikorek semula. Kalau untuk bab harta ni. Okey, baik. Yang keempat, dan untuk mayat perempuan jika dikebumikan bersama janin yang mungkin masih hidup. Ada perempuan mati, perempuan mengandung mati, dikebumikan. Kemudian ada orang kata, janin dia hidup lagi. Masih hidup. Maksudnya dalam ni memang kena korek lah. Sebab apa? Nak menyelamatkan janin tadi. Kalau kita yakin masih hidup. Kalau dah sampai 40 hari, 50 hari, tu tak mungkin lah kan. Faslun fi hukmi al-isti'anati. Al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful awla wa makruhatun wa wajibatun. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful awla hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil marid 'inda al-'ajzi. Fasal tentang hukum memberi pertolongan. Yang ni yang tanya macam mana nak tolong orang mandi. Hari itu kan ada yang tanya, kalau tak silap malam yang kedua atau malam yang ketiga. Kita tengok. Hukum memberi pertolongan kepada seseorang itu ada 4 macam. Yang pertama mubah. Mubah tu harus. Khilaful aula yang kedua, iaitu perkara yang menyalahi keutamaan. Maksudnya maksud isti'anat tu juga saya ada catatan kaki, pertolongan yang diberikan kepada seseorang untuk tujuan ibadat. Yang ketiga makruh, yang keempat wajib. Kita tengok mubah macam mana, harus macam mana. Mubah adalah memberi pertolongan kepada seseorang untuk mendekatkan air, iaitu menyediakan air untuk orang yang bersuci. Yang tu mubah. Harus. Hukum dia harus. Buat tak apa, tak buat tak apa. Khilaful aula. Khilaful aula adalah menuangkan air kepada anggota seumpama orang yang berwuduk. Ada orang wuduk, kita tolong tuang air. Yang tu khilaful aula. Tinggal lebih baik. Biarlah dia wuduk sendiri. Ni kalau dalam syarah sebut macam tu. Makruh. Kebanyakan ulama kata makruh dan khilaful aula ni sama. Kebanyakannya sebut macam tu.
Tak apalah, yang ni disebut lain. Makruh adalah memberi pertolongan di dalam membasuh anggota orang yang berwuduk. Contoh ada orang wuduk, kita tolong gosok tangan dia. Tolong gosok kaki dia. Dia mampu, kita tolong gosok. Ni hukumnya makruh. Kita tinggal lebih baik. Biarlah dia wuduk sendiri. Dan wajib adalah memberikan pertolongan kepada orang yang lemah. Orang yang lemah, kita wajib untuk tolong dia. Contoh orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh, kita tolong dia. Dia tak mampu, kita tolong dia untuk berwuduk. Yang tu hukum dia wajib. Dan berbaki, apa lagi? Ini mubah, khilaful aula, makruh, wajib. Jadi berbaki dua lah, sunat dengan haram. Sunat apa dia? Kita tengok orang sembahyang seorang-seorang. Dia tak mampu nak pergi depan. Contoh dia duduk atas kursi. Dia sembahyang jemaah, dia duduk atas kursi roda. Kita pun tolak kursi roda dia sampai dia masuk dengan soft rapat. Yang ni sunnah. Yang haram, menolong pada melakukan perkara yang haram. Itu hukum dia haram. Kitabuz zakah, wallahu a'lam bis-shawab. Ustaz Atta boleh? Sila. Ada pertanyaan? Okey, pergi soalan Ya. Lanjut sikitlah. Soalan ni agak banyak insya-Allah. Okey. Soalan yang pertama daripada Cikgu Kasdira. Okey, Ustaz, jika sekiranya dari tempat B ke tempat A, kemudian tempat A ke tempat B semula. Kejap. Sebab sekejap ada tetamu datang. Sekejap lah. Sekejap. Okey. Sabar. Sabar. Si gaming pakai Ustaz dia tak? Minta maaf apa Ustaz Atta. Soalan tu boleh tak Ustaz Atta screenshot, kita jawab esok. Sebab dah datang dah nak pergi rumah Habib saya. Boleh tak? Untuk Boleh, insyaAllah. Jadi esok mungkin kita mula dah 9.30 juga. Tapi mungkin esok saya nak minta sikit lah. Esok mungkin kita lajak banyak sikit lah. Sebab kita nak bagi target hari Sabtu tu kita tak terlalu jauh. Esok tak apa, kita mula soalan dulu. Lepas tu soalan yang ni dulu. Lepas tu kita masuk. Saya akan cuba bagi tinggal sikit lah. Kita bagi tinggal sikit saja untuk hari Sabtu. Boleh Ustaz Azhar? Minta maaf semua. Saya ada nak pergi ni, ada kawan datang. Okey, baik. Ustaz atas screenshot ni. Jangan tak screenshot. Sekejap lagi Imam Syafi'i kita. Kita Imam Syafi'i Melayu. Okey, baik. Sebelum tu, kita bagi masa 2 minit untuk tulis soalan lah. Ya. Tak apa. Tulis kalau ada lah. Selain tu, boleh komen. Ucap terima kasih insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz Amir Salan di atas bimbingan yang pada Baik. insyaAllah. Sama-sama. Itu hadis dengan takbir kifarah dan surah Al-Qur'an. Tapi boleh tulis soalan boleh. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati.